Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa termasuklah doa kita sama-sama mohon kepada Allah supaya berikan bantuan, pertolongan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah berkenankan permohonan dan doa kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim Allah, atas permintaan kita
Mahbub Asyik Ustaz Muhammad Isa Ali Al-Maliki Al-Hasari Al-Maqala. Jadi kita pada kuliah yang lalu kita membincangkan tentang nombor kedua solat itu melera atau sujud solat itu digelar di neraka. Jadi hadisnya agak panjang. Sebenarnya kita boleh habiskan kupasan hadis itu sepenuhnya pada kuliah lalu, tetapi atas sebab tertentu kita ulang sebahagian akhir. Sebagian awal tak apalah, sebagian akhir untuk perkongsian dengan mereka yang di luar. Kita mungkin ada tahu, tapi yang di luar tu mungkin akan tanya-tanya di mana penghujung hadis Nabi SAW yang kita baca yang menceritakan tentang kelebihan solat itu. Nanti disebut tentang pokok as-sa'dan, pokok as-ceracak yang menjadi tiang-tiang neraka Jahannam itu seperti durinya tajamnya seperti duri pokok sa'dan. Jadi kat situlah kita berhenti je. Jadi kita nak ulang balik. Kalau ulang daripada awal kita dah bazir-bazir. Jadi kita ambil sebahagian yang akhir kita mulakan daripada hadis Nabi SAW yang ini matanya hatta idza arada Allah rahmatan man arada bi ahli an-nar amra al-malaikata an yukhriju minan nar. Jadi kita tahu tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita akan melalui sirat ataupun titian sirat. Yang lepas tu lepaslah, yang tak lepas mereka akan terjatuh ke dalam neraka Jahannam yang di dalamnya itu ada tiang-tiang tajam yang setajam duri pokok sa'dan. Untuk para sahabat mengetahui apa pokok sa'dan. Pokok sa'dan itu ada di bumi Arab, di tanah Melayu, di bumi Nusantara tak ada pokok. Jadi pokok sa'dan ni sejenis pokok. Ditanya oleh Nabi SAW, pernah kamu melihat duri pokok sa'dan? Kata para sahabat, ya, kami pernah tengok. Maka Nabi SAW mengatakan ceracak-ceracak tersebut seperti duri pokok sa'dan, iaitu tidak syaitan yang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan mereka yang binasa, macam semua hari itu yang musyrik dan nasyar. Ada di kalangan mereka yang binasa kerana ini, dan ada yang menghadapi kesusahan kerana ini. Wa minhum man yubaq aw yuqlaq bi'ilmihi wa minhum man yukhardal. Ada yang lepas tapi berliku. Ada yang tak lepas, jatuh. Jatuh ke dalam neraka. Tahu orang Muslim ni ada beberapa kategori. Ada dia mukmin, terus masuk syurga. Ada yang tak masuk syurga, tak lepas syarat terjatuh masuk neraka. Disiksa dulu dalam neraka sampai satu tempoh yang ditetapkan Allah SWT. Barulah mereka ni dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita ni kalau boleh tak nak lagu dengan kedua tu. Walaupun nantinya kita akan masuk ke dalam syurga, tapi masuk neraka tak apa ustaz, tak lama. Tak lama kata kamu mungkin lah. Jangan kira waktu di dunia sama macam waktu di alam akhirat lain. Ketahui dalam akhirat dikatakan seperti 1000 tahun di dunia. Di padang mahsyar sendiri pun kita tak tahu nak tunggu lama. Beribu-ribu hari, beribu-ribu bulan, mungkin beribu tahun. Bayangkan sehari di alam akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. So kali 1000 kali 360. Handphone ada tu ni, masing-masing kira. Jadi kalau kita boleh, kita pun tak nak. Kalau boleh, biarlah kita melepasi perjalanan merentasi as-sirat.
Sampai sebelah sana Nabi tunggu di Telaga Kautsar. Nabi tunggu kita, tapi ulurkan kepada kita minuman air dari Telaga Al-Kautsar. Dan kita minum dengan penuh kepuasan dan kegembiraan. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam syurga. Kalau boleh nak tahu macam tu kan? Tapi ada di kalangan hadis yang kita baca pada minggu lepas ni, yang kita ulangi semula ni, hatta idza thumma yanju hatta idza arada Allah rahmatan man arada min ahli an-nar. Di antara mereka ada yang diselamatkan apabila Allah SWT ingin melemparkan rahmat kepada sesiapa yang dikenakinya dari kalangan ahli neraka. Nampak? Mana ada di kalangan orang yang tak melepasi asyirat itu, dijunam dalam neraka, diseksa dalam neraka, akhirnya dengan rahmat Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengambil mereka dari neraka. Pemikiran ni apabila tempoh seksaan itu telah selesai. Kalau ditahan diseksa dalam neraka 100 tahun, 100 tahun, sampai habis 100 tahun, macam masuk jail lah. Penjara 20 tahun, habis 20 tahun, macam dalam filem di belakang tadi. Kita pernah tengok? Lama pernah tengok lah. Tapi kita ni nak lama sangat, tak berapa lama kan. Kalau takat 60 tahun dulu, tahun 69, sekolah lagi. Saya pun tak ada lagi tahun 69. Filem di belakang tadi diarahkan oleh Allahyarham Siti Samsudin, lakonnya beliau sendiri dan Allahyarham Siti Ramli, jadi pegawai polis ASP Azman. Dan Siti sudah memegang 2 watak. Watak dia beri seorang jahat Karim, seorang lagi adik yang baik Usman Teranaim, masuk penjara 10 tahun. Habis 10 tahun, warga ketuk pintu bilik, pintu sel, beritahu kamu akan dibebaskan hari ini. Dia jumpa penguasa penjara, ambil duit RM50. Dia katakan RM50 lah, dia betul, iya tak. Dan dia orang bebas primer, keluar dari pintu depan penjara dulu. Oh, punya dah ada register dulu orang punya kat depan. Kita tengoklah dari itu dia. Macam tu lah rupanya nanti orang Muslim masuk neraka bukan selamanya. Ada tempoh ni. Habis tempoh ni, telah perintahkan malaikat jemput, bawa keluar dari neraka. Siapa dia tu? Ayat Amarul Malaikah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat ayyukhriju minan nar. Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengeluarkan daripada neraka. Maka naya'budullah, siapa di kalangan mereka orang Muslim yang masuk neraka jadi, disiksa dalam neraka jadi, mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menyembah Allah Ta'ala masuk neraka. Macam mana tuan? Kalau fikir logik orang kafir betul lah masuk neraka. Okay? Orang kafir betul lah masuk neraka pasal dia tak sembah Allah. Dia sembah ya'buduna min dunillah. Dalam Quran menyebut mereka menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni menyembah Allah Ta'ala. Nabi sebut ni man kana ya'budullah, orang yang menyembah Allah Ta'ala ada dalam neraka. Kita dah tegakkan pada kuliah lalu macam mana yang dikatakan orang yang menyembah Allah Ta'ala itu masuk neraka. Sebab mereka itu mukmin yang asi. Mereka beriman tapi mereka buat maksiat lebih daripada ibadah. Semayang tinggal maksiat pun boleh tahan. Macam-macam maksiat hati paling bahaya. Itu kena bagi yang mutazawuf. Maksiat hati itu bahaya, sangat bahaya sebab tak nampak. Kalau maksiat zahir nampak. Dia bila marah, oh nampak bila marah. Dia beli nombor ekor, oh nampak bila nombor ekor. Dia berzina, berpuai-puai perempuan, nampak berpuai-puai perempuan berzina lah tu. Tak perlu perempuan bawa masuk bilik makan, takkan tak berzina yang tu. Kan? Walaupun tidak dibuktikan. Kalau tak dibuktikan, takut-takut jadi
Qazaf mungkin mukadimahnya tak berzina pun kita tuduh dah. Berzina bukti dia masuk perempuan masuk dia bilik. Kamu nampak ke? Dia berzina. Saya rasa dia berzina pasal dia buat perempuan masuk dalam bilik hotel. Perempuan tu bukan bini dia. Kamu yakin dia berzina? Boleh buktikan? Kalau tak dibuktikan, kena qazaf. Dia menuduh tu pula kena sebat 80 kali sebatan. Ada dahsyat. Maksiat hati itu bahaya. Lepas tu Nabi kata dalam sebuah hadis, iyyakum wadh-dhann. Jauhilah kamu bersangka buruk. Sangka buruk tengok orang panjang, ini ahli neraka. Apa panjang tak semayang, rupanya tu tak semayang. Oh, pakai baju kali hitam, ada tulisan-tulisan rock and roll, rock forever. Oh, ini ahli neraka. Tak ada syurga ni ahli neraka, rock forever. Yang tuduh je. Kita orang yang kita tuduh rock forever tu semain tahajud dia tak bagi. Kita subuh pun kadang-kadang pukul 7. Apa yang nak tuduh ni? Itu masalah di dalam Islam ni. Sebahagian dia semua cepat menuding jari kepada orang lain, sedangkan dia lupa diri dia. Ini masalah itu. Hanya kita rasa kita ni hamba Allah. Kita yang bertasawuf, kita rasa kita hamba Allah. Kita lah orang yang terbaik. Sudah orang yang kita macam orang Yahudi lah. Apa pun orang Yahudi? Nahnu abna'ullah wa ahibbahu. Apa orang yang dikata tentang diri mereka? Kami ini anak-anak kesayangan Allah dan anak-anak Allah dan kesayangannya. Kami ini bangsa pilihan. Kamu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, kamu bukan bangsa pilihan Tuhan. Kamu adalah bangsa. Kami bangsa pilihan. Kami ini yang layak untuk bumi. Masa tu mereka berani menindas orang Islam Palestin. Bukan orang Islam yang Palestin pun mereka tindas. Pasal apa? Pasal mereka pandang selain mereka itu, ini golongan Zionis ya. Mereka pandang selain mereka itu ghaib. Apa ghaib dalam bahasa Yahudi? Bangsa. Bagi kita pun ada terjebak dalam ciri-ciri yang sama. Pandang ni orang datang masjid, ini bukan geng kita, ini bukan geng syurga, ini geng neraka. Jangan pandang begitu. Kena tanya dulu pasal apa dia tak datang masjid. Tanya dulu kenapa tuan kita dah ajak tuan datang masjid, tuan tak datang, kenapa? Mesti ada sebab. Jadi bahaya tuan. Inilah yang kita takut. Takut termasuk dalam golongan orang-orang yang ya'bud, man kana ya'budullah, mereka yang menyembah Allah tapi hidup dalam neraka. Allah Ta'ala perintah malaikat mengeluarkan daripada neraka orang sejenis macam ni. Oh bahaya. Fa ya'rifunahum bi athari sujud. Maka para malaikat mengenal mereka tu, maka kana ya'budullah, yang hidup dalam neraka tu, bi athari sujud, dengan tanda-tanda sujud. Dan sujud tu duduk mana? Aku tu sujud kan? Dan sujud ada berapa? Dan sujud kan? Dari dua tapak tangan, dua kepala lutut, dua ujung kaki. Kan tujuh semuanya. Itulah aku sujud. Itulah yang akan menampakkan seorang itu maka la ya'budullah walaupun hidup dalam neraka. Alhamdulillah. Tapi rahmat Allah begitu tak. Allah Ta'ala takkan biarkan maka la ya'budullah khalidina finnar. Allah Ta'ala takkan biarkan orang yang menyembahnya duduk selama-lamanya dalam neraka. Orang kafir, orang munafik memang. Orang munafik, Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini duduk lapisan bawah dalam neraka. Lagi dahsyat dekat ini. Orang kafir
kafir pun ada yang siksaan ini ringan. Contoh Abu Talib, ringan siksaan. Tak dibakar pun, tak hangus pun tubuh badan dia. Elok-elok dalam neraka tu. Tapi dipakaikan sepasang kasut dan diperbuat dari batu api neraka. Bila dia pakai, menggelegak permukaan. Itu kata Nabi SAW. Ahli neraka yang paling ringan siksaan dia dalam neraka. Abu Lahab dalam Quran sebut terang-terang, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia yang bawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab, suami dia dalam neraka. Turun kata Nabi SAW akan meliput dalam hadis. Kan Nabi SAW kata ada hadis ini. Ada kalau tak salah saya Al-Abbas mimpi untuk Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, aku ni setiap hari Isnin aku diringankan siksa aku dari neraka, dan dari celah-celah jariku keluar air yang aku boleh minum setiap hari Isnin. Pasal apa? Sebab dia menyebut hari kelahiran Nabi SAW. Orang paling gembira menyebut kelahiran Nabi SAW Abu Lahab. Sembelih unta, jamu makan seluruh penduduk Mekah, dan bebaskan seorang hamba-Nya yang menyusukan Nabi SAW. Itu Abu Lahab. Dan Abu Lahab sendiri lawan anak saudara dia. Allah Ta'ala cok dalam Quran. Tabat yada Nabi Lahabim wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Nabi Lahabim wa tab. Tabat kan? Baca yang itu surah mudah hafal. Semua hafal. Tuan-tuan hafal? Takkan hafal pun. Mesti hafalnya surah tu surah lazim. Fatihah 3 kul, Ayat Kafirun, Izaja, Tabat Yada, Inna A'taina, Wara'aita Lazi, Bi'ila, Alam Terokai. Ustaz ni sebut Alam Terokai ni mana? Dia surah Alam Terokai. Tu untuk tu panggil. Bapak tu kita dulu panggil nama surah tu. Sekarang tanya cucu kita tak tahu. Surah Alam Terokai, surah Al-Fil. Oh, surah Al-Fil dia pun baca lancar tak mulut. Ya, surah ni Alam Terokai, surah Al-Fil. Dia belajar nama surah. Kita belajar nama surah guna pakai ayat dalam surah. Surah Alam Terokai, surah Ila, kan? Surah Wal-As, surah Al-Ha, surah apa ni, Izazul, surah Wal-Adiyat, kan? Alam Nashrah, Wat-Tin, Wat-Duha, kan? Iqra, kan? Dulu lah Muslim dia punya mupadam dulu, kan? Dulu mupadam mana ada Iqra. Dia suruh cucu kita ingin dia mupadam. Dia lepok, tak erti. Dia tahu apa? Baba. Dia tahu. Sebab kita mengaji Iqra, bukan mengaji mupadam. Kita dulu mengaji mupadam. Baik. Wa harrama Allah Ta'ala 'ala an-nar an ta'kula mawdi' as-sujud. Dan Allah Ta'ala mengharamkan neraka memakan daging tempat-tempat sujud itu. Jadi kalaulah mukmin asli disiksa dalam neraka, seluruh badan dia habis dibakar, macam kita baca dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar ulama yajudu badannahu juludan ghayra yadukul azab. Dalam Quran sebut orang yang kufur dengan ayat kami akan bakar mereka dalam neraka. Setiap kali kulit mereka terbakar hangus, kami ganti yang kulit lain. Kalaulah mukmin yang asli ni begitu keadaan dia sama macam yang dalam Quran sebut tu, dia terbakar berhangus juga, dia akan terbakar hangus mereka tempat-tempat sujud. Allah Ta'ala haramkan dari ini dimakan api neraka. Allah Ta'ala haramkan kedua tapak tangan dimakan api neraka. Allah Ta'ala haramkan kedua kepala lutut dimakan api neraka. Allah Ta'ala haramkan kedua hujung kaki
makan api neraka. Tak ada. Ini Nabi sebut ni. Kan? Fayakhrujuna, maka mereka pun keluar, dibawa oleh malaikat tadi, mereka pun keluar. Dan malaikat bawa keluarlah. Kalau kita pun, siapa nak duduk dia sebelah ni? Ada orang nak duduk dia sebelah ni. Kita ni buat-buat dalam penjaga tapak, jaga taping. Ada nak duduk dia sebelah ni. Kalau boleh dia nak lagi cepat dia keluar lagi bagus pada dia. Rindukan isteri, rindukan anak-anak. Walaupun dalam dia tu segala-galanya ditanggung. Makan free, minum free, tempat tinggal free, tempat buang air besar, buang air kecil pun free. Semua free. Duduk luar, duduk jadi orang baik-baik, free man kena cik makan ni. Kan? Terpaksa kerja. Kalau tak kerja, tak makan. Tapi dia duduk dalam jaga, semua setan. Makan free, minum free, tempat tinggal free. Cuma tak kenal dunia luar tu pun. Tak boleh pakai handphone, tak boleh tengok TV, tak boleh dengar radio. Yang boleh ni baca khabar buku, itu yang boleh. Nak tengok nak lari internet tak boleh. Jadi terkongkong, mereka nak bebas. Dia tu lah. Bila dah malaikat nak bawa mereka keluarlah. Fayakhrujuna wa intahashu ay ikhtarabu. Justru Ta'ala lalu mereka dikeluarkan. Mereka dikeluarkan ikhtarabu. Dikeluarkan dalam keadaan dia nak terbakar hangus itu kan. Dikeluarkan macam tu. Tapi takkan dalam syurga hukum macam tu. Tak mungkin. Nak masuk syurga dengan buku, dengan terbakar ni. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tu maha adil. Dia ada rakam ni? Okey. Tak ada orang-orang yang set. Masih tu. Sahabat lama kan. Harapnya berkekalan persebatan itu sampai saya fikir. Itu adalah harapan saya. Pasal ramai dah sahabat-sahabat yang meninggalkan PKPM ini sampai hidup ataupun mati. Yang inilah antara sakit-baki yang masih ada lagi yang PKPM ini sejak 2008. Cik Zul awal lagi betul kan? Nampak. Saya masuk 2008 dia dah ada dah PKPM. Dia lagi setia macam saya lah. Di Baka tu tinggal saya seorang dia datang saya baru 2 minggu kemudian. Serahkan Al-Fatihah kepada Al-Ham Encik Umar Izzuddin bin Ibrahim, Penolong Muslim pada PKPM Al-Fatihah. Bermula khidmat beliau bersama kami, hidup bersama kami dan meninggal pun dalam keadaan bersama kami. Saya sedih walaupun yalah kita taklah serapat mana kan, tapi terasa hidup dia yang itulah macam saya kata kecil tu, mudah-mudahan sempat kecil. Walaupun mungkin saya kecil dulu daripada Cik Zul kot. Saya umur 50, Cik Zul baru 40-an kot kan. Saya kecil dulu. InsyaAllah. Baik. Jadi sebelum nak masuk syurga tu kata Nabi SAW, fayusabbu alaihim ma'ul hayah, dicurahkan air ke atas mereka, dicurahkan ke atas mereka air yang menghidupkan mereka. Jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil segini air daripada syurga, tuangkan ke atas mereka ni. Orang mukmin yang dah masuk neraka bertahun-tahun ni, kita nak masukkan ke syurga balik. Takkan dalam keadaan mereka hitam legam, mesti dikembalikan jadi manusia yang sempurna.
Jadi sini hari itu tuan ada mereka ma'ul hayat, air yang menghidupkan. Apa jenis airnya? Tak payah tanya lah. Sebab Nabi kata ma'ul hayat, air yang menghidupkan. Wallahu a'lam. Fayambutuna nabatal habbah fi hamil sayl. Maka kadang mereka itu seumpama air benih yang tumbuh selepas bah. Tuang air itu mereka ni yang dalam hutan megap ada buah. Melainkan tempat sujud dia yang masih tak ada api neraka, tak dimakan api neraka. Jadi balik seperti manusia yang sempurna. Barulah boleh pakai pakaian dari syurga. Itulah adilnya Allah SWT. Jadi kita manusia pun kena berlaku adil sesama manusia. Beri laluan. Betul betul. Kita tambah organik. Organik semua. Kita sebagai manusia pun perlu adil. Adil sesama manusia. Betul. Nabi kata, iyyakum wadh-dhann. Jauhilah kamu dari berprasangka. Berwaspada itu boleh, tak salah, tapi berprasangka. Berprasangka itu yang tak boleh. Tengok dia orang pakai seluar jeans, rambut panjang, baju hitam, ini bukan dari syurga ni, ini bukan yang badan yang neraka. Tak bermaksiat yang buat ni. Tak baik pula masuk masjid. Jangan buat. Tak tahu. Jangan jadi seperti apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Kerana menyangka salah, menyangka perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan apa yang Nabi Khidir buat tu ada sebab. Jadi orang yang faham ni kita jangan. Dia datang masjid tu tak apa hal masalah, kita tengok dengan baik. Kalau dia memang asalnya begitu, dia nak ubah ke arah kebaikan, kita tengok. Dia boleh buang dulu kepada azan Isyak, untuk dikumandangkan Datuk Bilal dan kita sambung sebelum insya-Allah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Saya di cerita 20 tahun dulu di Masjid Jami' Alam Shah, dulu lama, Kuala Lumpur. Masjid yang lama ni, bukan yang baru 3 tingkat. Yang lama tu dah dirobohkan. Imam awal lagi pengurusi begitu. Bahasan 10 minit. Ada amalan di sana begitu. Lepas tu saya bila hantar ke Perak, saya beritahu mana-mana masjid saya mengajar. Waktu azan berhenti. Azan dulu, lepas tu sambung. Kadang-kadang kebapai habis 10 minit kan, kadang-kadang lah tak selama. Sebab tu bila azan dikumandangkan, maka masyarakat setempat akan tahu waktu masuk. Ada ustaz cakap kalau dah azan tak boleh terus mengajar, kena berhenti. Jadi cabut. Jadi azan tak berkumandang walaupun waktu dah masuk. Jadi kita kena buat ini. Daripada pandangan saya tak kuasa untuk memaksa tuan-tuan pihak usaha masjid membuat perkara yang sama untuk ustaz-ustaz yang lain. Tak kuasa. Saya bukan pegawai yang tanggamu, pegawai takbir yang menilai, bukan. Saya hanyalah seorang insan biasa yang berfungsi sikit ilmu dengan tuan-tuan. Itulah pengalaman saya 20 tahun dulu. Masa mengajar di Masjid Jami' Alam Shah dulu nama KL. Mungkin ada sahabat-sahabat juga dari kalangan bekas alumni PNM yang dirangkakan yang kerja di IPK KL yang tahu masjid di mana. Tak apa jauh daripada jalan utama Jalan Biu, tak apa jauh. Kalau nak pergi, saya dulu dari Seremban naik komuter, turun Bandar Kesihatan, naik MRT sampai Charles Solin, ambil teksi atau jalan kaki sikit ke arah masjid. Tadi pun macam tu lah. Nak kejar train yang akhir sekali pukul 11. Lalu di mana Kesihatan nak kerja Bandar Berapa pun memang tak boleh je. Berkenaan dengan dulu lah. Sempat mengajar sana hampir 10 tahun sebelum pindah ke sini. Pindah sini tak boleh lah. Pengurusi tu beritahu tak boleh Ustaz. Kalau salah Ustaz ada telefon. Tapi tak nak Ustaz Ustaz. Pasrah pertemuan. Ada di pertemuan, ada dia perpisahan. Ada permulaan, ada mula, ada akhir. Kita dalam dunia ada kelahiran, ada kematian. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa surah Rahman. Tiap-tiap yang berada di atas bumi itu akan fana, akan binasa. Yang kekal wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zat Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu saja yang kekal. Sebab itulah di dunia ini kita perbanyakkan mengerjakan solat sunat diperbanyakkan, solat wajib ditingkatkan, solat sunat diperbanyakkan. Qabliyah kita buat yang mana yang muakkadah. Mana yang muakkad tu kalau ada wuduk buat, tak ada wuduk cerita lain lah kan. Ada wuduk jalan yang muakkad yang buat dia. Kemudian solat duha dan juga solat sunat. Kalau kata kuliah, katalah Allah. Kita tengok kuliah tadi Ustaz pun tak beritahu Ustaz Amin hadir. Masa Ustaz Amin Tamihin dia jawab, InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tengok tak datang-datang tak sampai-sampai Ustaz. Hantar mesej pun genting kan. Apa cerita ni? Rupanya demam, rupanya belum sakit, masuk hospital. Jadi tak ada pun yang mana tu nak call Ustaz ni, Ustaz ni dia free 5 kali sebulan saja, dia memang banyak free.
Nak call saya ni, ya, atau dia free ke tak free. Dalam tak ada kuliah lagi. Ya, jadi aku nak buat antara orang isyak. Solat sunat awabin. Sekurang-kurangnya 8 rakaat. Jadi kalau kita perbanyakkan solat sunat, insya-Allah walau apa pun yang terjadi kepada kita nanti di alam akhirat, ya, kita akan dikenali dengan tanda-tanda sujud kita. Ya, apatah lagi kalau kita memang sejak daripada awal-awal kita dah lepasi titik asyarat masuk ke dalam syurga. Itulah apa yang kita berkongsikan pada malam ini, insya-Allah pada kuliah yang pertama bulan Januari 2024, ya. Kita akan sambung perkara kelebihan solat perkara yang ke-23. Orang yang solat juga akan dipermudahkan untuk sujud kepada Allah. Harinya iaitu pada 15 Januari 2024. 8 Januari 2024. 8 Januari 2024, insya-Allah akan membincangkan perkara ketiga kelebihan solat yang kita syarul ummatin. Itulah dia sebanyak apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dan manfaat untuk kita bersama. Tidak perlu yang berbeza dengan Allah SWT. Sehingga kita bersama mestinya kita dapat bersama akhirat. Dan kalau ada perisian bagi kasar bahasa mungkin semoga Allah SWT dan Nabi SAW dan tuan-tuan sekalian, sama-sama kita berdoa semoga sama-sama sosial sisa kita pasti diberikan kemenangan oleh Allah SWT dan perjuangan mereka mempertahankan akidah mereka, agama mereka dan tanah air mereka, insya-Allah. Jadi ya, sebagai akhirnya kita sama-sama akhiri kuliah kita ini dengan tasbih al-kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna bi hadhihi al-ummat wa qala ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syarrahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimahum wa zazil kama wasal kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutaqin ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujli as-sahab wa ya hashim al-ahzab ihzibhum wa sunna alaihim bi fadlina sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wansurhum ala aduwina wa aduwwihim min as-suriyyin israiliyyin ya arhamar rahimin. Rabbana zidna wa zidna ya akramul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alaika tawakkalna wa ilaika al-muslim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaikum min ahli. Assalamualaikum